bin Zainal selaku pengerusi sambutan Maulid Rasul 1444 Hijrah Taman Negisi merangkap Ketua Kampung kawasan Parit Sahir. Yang dihormati Encik Haidir bin Abdullah, penghulu Bukit Delapan Air Hitam. Yang dihormati Ustaz Raja Abdul Rahim Raja Hasan, pengerusi Mahat Tahfiz Al-Quran Fatah Biuni Sri Desa Air Hitam. Yang dihormati Tuan Imam Tuan Haji Samsudin bin Daud, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan-Tuan, Puan-Puan serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Untuk memulakan majlis pada malam ini, saya menyebut Tuan Haji Samsudin bin Daud merangkap Imam Taman Negisi untuk membacakan doa agar majlis kita diberkati Allah dan berjalan dengan lancar. Amin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa azwajihi ummahatil mu'minin kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kami semua hadir dalam majlis Maulid Rasul pada malam ini. Kami bermohon agar dikurniakan dengan limpah rahmat dan keberkatan dalam majlis ini. Kami memohon beroleh kemuliaan dan kehormatan serta ditempatkan kami bersama-sama Nabi Muhammad SAW di dalam syurga. Allahumma inna nas'aluka bijahin Nabiyil Mustafa wa alihi ahli sadiqi wal wafa'i an takuna lana mu'mina wa muslimah. Kami juga bermohon ya Allah, semoga dengan keagungan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang benar dan setia, maka jadikanlah majlis pada malam ini sebagai penolong dan pembantu kami untuk mengikuti sunnah. Kami juga mengharapkan dengan kemenggahan dan keagungan-Mu ya Allah, kurniakanlah kepada kami kehormatan dan kemuliaan dalam hidup kami, dan terimalah segala amal kebajikan kami. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyikal muhtar wa alihil abhar wa aswiyil ahyar kaf'anna junubi wal awzar. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon dengan melalui Nabi-Mu yang merupakan insan pilihan, keberkatan keluarga baginda yang suci bersih, juga sahabat-sahabat baginda yang terpilih, ampunkanlah segala dosa dan salah silap kami. Ya Allah, ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar. Wahai Tuhan yang Maha bersifat gagah lagi perkasa, lindungilah kami daripada segala macam ketakutan dan kebimbangan. Himpunkanlah kami sekalian bersama junjungan Nabi pilihan-Mu di surga. Allahumma taqabbal minna ma qaddamna min yasirina a'malana fil a'lani wal asrar. Ya Allah, terimalah segala amal kebajikan kami yang terang dan yang tersembunyi. Rahmatilah kami ya Allah, kerana Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Dan ampunkanlah kami kerana Engkau adalah sebaik-baik pengampun. Ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dosa mukminin seluruhnya, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan maksuma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini sebagai perhimpunan yang Kau rahmati, dan perpisahan kami selepas ini dari majlis ini
sebagai perpisahan yang terpelihara daripada sebarang bencana dan kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Terima kasih atas bacaan doa seperti tadi. Seterusnya dipersilakan kumpulan Ahbabul An-Nabi dari Mahat Tahfiz Al-Quran Fatabiyuni yang dipimpin oleh Ustaz Raja Ahmad Hakim untuk mempersembahkan kasidah dan seterusnya dipersilakan. Saya ada dagang main tadi saya share ya. Ni belum pasang mikrofon. Tahu tadi letak kat situ tadi mampu. Jangan rugi lagi. Rugi besar. Bukan nampak ini. Naik ke situ kan juga. Dia tak boleh dekat dalam hal. Dia memang macam ni.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا وسلم عليه السلام عليكم سيدنا الأنبياء السلام Bagi semua orang. Bagi orang. Masuk balik nanti masuk balik. Ini.
Terima kasih atas kesempatan yang sangat tertentu. Seterusnya dijemput Tuan Haji Zabian dan Zainal mengurusi jawatan kuasa. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis kita pada malam ini yang telah meminjamkan corong bicaranya ini kepada saya. Yang saya hormati yang berusaha Tuan Haji Jami'an bin Zainal selaku pengurusi jawatan kuasa sambutan Maulidur Rasul, merangkap ketua kampung JPKK Parit Sagil serta ahli jawatan kuasanya. Yang saya hormati Tok Penghulu, yang saya hormati barisan kepimpinan, pemimpin-pemimpin masyarakat, yang saya hormati sahabat saya mudir Madrasah Tahfiz Fattabi'uni Kampung Seri Desa Air Hitam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, anak-anak yang dikasihi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi nak memberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi nak meneruskan kepada kita. Allah nak bagi apa tuan-tuan? Allah nak teruskan apa ibu-ibu? Allah Subhanahu wa taala masih lagi nak memberikan subsidi nyawanya lagi pada kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi nak meneruskan kontrak umurnya lagi pada kita, yang mana malam ini alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah, Allah masih izinkan kita ni yang banyak dosa, banyak maksiat kita buat, Allah izinkan untuk kita duduk dalam majlis yang baginda Rasul sebut sebagai majlis Raudatul Jannah, yakni majlis taman-taman syurga, majlis yang dinaungi oleh para malaikat Allah. Lebih-lebih lagi malam ini kita hadir di Dewan Terbuka Taman UPC ini untuk sama-sama kita duduk dalam satu majlis yang sangat-sangat baik, iaitu majlis bagi memperingati kelahiran manusia pilihan Allah, manusia Mustafa, manusia utusan Allah, manusia yang menyampaikan kepada kita akan nikmat iman dan Islam, iaitu bagi mengingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sisa-sisa baki umur kita ni yang tak tinggal berapa saat lagi ni, mudah-mudahan kita dapat manfaatkan baki umur kita ini untuk sentiasa melakukan amal kebaikan dan kebajikan. Dan kita harapkan bila mana kita sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik, kita harapkan mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah anugerahkan kita hingga ke akhir hayat kita diakhiri dengan hayat yang disebut husnul khatimah. Sebab tuan-tuan, ibu-ibu, bila mana kita sebut pasal umur ni, Nabi kata umur umat aku ni 60-70 aja. 60-70. Siapa yang dapat lebih tu Allah dah bagi bonus dah.
Bukan bonus saja, macam-macam lah. Wang KWSP pun dah keluar, iSinar pun dah dapat, I Love You pun lagi dapat, macam-macam dah dapat. Nak banding umur umat dulu ada yang sampai 100 tahun, ada yang sampai 300 tahun, ada yang sampai 2000 tahun pun ada. Saya tak boleh bayang kalau umur sampai 2000 tahun. Haji Jami'an Allah bagi umur sampai 2000 tahun. Dia pencen umur 60, 1940 tahun lagi kerajaan bayar buta pencen kat dia je. Pening kerajaan. Tetapi Nabi pesan pada kita, anugerah umur yang Allah bagi, sihat yang Allah bagi, masa yang Allah bagi ini jangan kita sia-siakan dan jangan kita lalai. Sebab Nabi pesan, ni'matani maghmunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi apa? Dua nikmat yang sering melekakan manusia, dua nikmat yang sering melalaikan manusia. Apa nikmat tersebut? Nikmat ni yang menyebabkan kita lalai, nikmat ni yang kadang-kadang menyebabkan kita lupa dengan Allah. Apa nikmat tersebut? Yang pertama Nabi kata nikmat sihat, yang kedua Nabi kata nikmat masa. Mudah-mudahan anugerah sihat yang Allah bagi kita dapat buat sehabis yang baik, manfaatkan yang baik. Masa yang Allah masih lagi nak bagi kita ni, kita isilah dengan kebaikan, amal kebajikan, walaupun hanyalah sedikit amal kebaikan kita. Tuan-tuan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, malam ini kita datang untuk majlis yang disebut sebagai majlis Maulidur Rasul. Apa itu majlis Maulidur Rasul? Maulid diambil daripada perkataan wulida. Apa itu wulida? Iaitu hari kelahiran Rasulullah. Biasa orang sambut hari lahir ni untuk orang hidup. Tak pernah berlaku dalam masyarakat kita sambut hari lahir untuk orang yang dah mati. Kalau orang yang mati, kita buat apa? Tahlil, kirim arwah, punggahan dan sebagainya. Tapi baginda Rasul dah tinggalkan kita 1400 tahun, sehingga hari ini orang sambut lagi, orang mengingati lagi hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita adakan majlis seumpama ini? Tidak lain dan tidak bukan untuk kita menyuburkan dalam hati dan jiwa kita cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ni sebagai umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling bertuah banding dengan umat-umat Nabi yang lain. Kenapa? Sebab bertuahnya kita ni sebagai umat Nabi Muhammad, walaupun kita tak pernah jumpa Nabi, walaupun kita tak pernah hidup zaman Nabi, walaupun kita tak pernah bercakap dengan Nabi, nak mimpi Nabi pun payah. Tapi untungnya dan bertuahnya kita umat Nabi ni, Allah bagi kemuliaan kepada kita. Dengan sedikit amalan, pahalanya berlipat kali ganda. Contohnya apa? Nabi kata, barang siapa di antara bainal maghrib wal isya, barang siapa di antara waktu maghrib dan isya. Maghrib isya panjang ke pendek ibu-ibu? Panjang pendek? Pendek, 35 minit aja. Kita tengok WhatsApp berapa minit? 28 jam. Nabi kata bainal maghrib wal isya, barang siapa di antara maghrib dan isya, dia solat maghrib, kemudian diisi lepas maghrib dia sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat awabin 2 rakaat, 4 rakaat,
6 rakaat, 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam pun boleh, 6 rakaat 1 salam pun boleh, 8 rakaat 1 salam pun boleh, 12 rakaat 1 salam pun boleh. Tapi kita tak pernah buatlah 12 rakaat sampai 1 salam, bingung nanti. Aku dah rakaat berapa ni? Ataupun antara maghrib dan isyak itu dia duduk baca Quran, dia zikir, ataupun duduk dalam majlis ilmu dengan syarat, kata Nabi. Apa syaratnya? Di antara maghrib dan isyak itu tidak diisi dengan hal dunia, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang tersebut, pahala seperti beribadah selama 10 tahun. Waktunya bila? Maghrib wal isyak. Pahalanya apa? Beribadah selama 10 tahun. Bukan ibadah biasa, full ibadah. 10 malam kita buat, dah berapa tahun pahala dapat ibu-ibu? Berapa tahun? 1 malam 10 tahun. 10 malam dah berapa tahun dapat pahala? 100 tahun. Lepas tu duduk kat tangga surau, nongkrong, bongok tongong. Lah Ji, kenapa duduk sini? Alah cukuplah, aku dah 10 malam dapat dah 100 tahun, paling kuat aku 70 mampus. Bukan gitu. Jangan begitu. Nak tunjukkan mulia dan bertuahnya kita umat Nabi Muhammad, sedikit ibadah Allah bagi pahala banyak. Nabi kata lagi apa? Nabi kata, barang siapa yang solat subuh berjamaah, solat subuh berjamaah, yang depan yang ceramah subuh namanya. Sebab tu nama aku As-Subhi. Sebab apa? Sebab aku lahir waktu subuh. Bapa aku nak letak nama subuh tak boleh, nak letak nama Subhi pun tak boleh, takut batuk aja. Kenapa? Pagi-pagi asyik orang sebut nama aku, usolli fardhu subhi, tak boleh. Tu yang ditambah huruf alif lam pada awal nama saya dan huruf ya mutakalim pada akhir nama, nak jadikan as-subhi tu subuh ni seorang-seorang aku punya, orang lain jangan campur. Ni orang tua-tua dululah. Bila nak letak nama anak tu rujuk orang alim. Tata bahasanya kena tak? Nahu sarafnya kena tak? Itu orang tua-tua dulu. Jangan main balon je letak nama ikut sedap. Baik. Nabi kata apa? Barang siapa yang solat subuh berjamaah, di rumahkah, di suraukah? Afdalnya di surau, di masjid lebih baik, pahalanya lain. Tapi Nabi kata barang siapa yang solat subuh berjamaah, kemudian selepas solat subuh dia buat apa? Dia duduk sekejap, dia baca Quran, dia zikir sehingga terbit matahari, kemudian dia melaksanakan solat sunat 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Solat apa? Solat sunat. Maka Nabi kata akan diberikan pahala kepada orang tersebut, pahala seperti mengerjakan haji dan umrah, bahkan lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Pahala apa? Haji dan umrah. Ibu-ibu, nak dapat haji mabrur senang ke susah? Senang ke susah? Jangan kata nak dapat haji mabrur, nak pergi haji pun susah. Sekarang kalau kita daftar haji, letak RM3,000, bila giliran kita? 120 tahun lagi. Agak-agak hidup tak? Orang pergi haji cerita yang baik-baik aja. Wah seronoknya pergi haji, nampak Kaabah, nampak ini. Dia cerita yang seronok aja. Yang dia kena pijak dengan Arab, dia tak cerita. Yang dia mengamuk tak jumpa bini, dia tak cerita. Nak dapat haji mabrur senang? Susah. Allah kata al-hajju ashhurim ma'lumat, wala rafasa wala jidala wala fusuq. Janganlah engkau rafas, janganlah engkau jidal, janganlah engkau fusuq. Jangan kau berbalah-balah. Balah pun tak boleh. Tapi pergi haji jumpa Arab, beli barang. Ya Syekh, kam riyal hadha? 20 ana uridu 5 riyal. La,
ana uri khamsan, la haram, halal, halal, haram, gaduh. Habis. Payah nak dapat haji mabrur. Tapi sayangnya Nabi, kasihnya Allah pada kita, bertuahnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, sedikit amalan. Apa dia? Solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk baca Quran, terbit matahari dia solat sunat 2 rakaat, maka akan diberikan pahala seperti mengerjakan haji dan umrah, bahkan lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Lepas sembahyang sunat, keluarlah cari warung ngeteh ke apa. Kawan datang jumpa, Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Daripada mana? Baru balik haji, kata. Semalam nampak kat dewan ni pagi-pagi boleh cakap baru balik haji ni. Terbiat nak mampu ke kau Ji? Contoh. Member pun cakap, kau malam tadi ustaz ceramah kau tak dengar lah, duduk belakang borak buat apa? Bukan kat sini, tempat lain. Menyesal panggil ustaz subuh, ngena aja. Nak buat macam mana? Sebab apa? Sebab mulianya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bak kata anak-anak kita tadi dalam kasidahnya, dia kata apa? Ya Hanana, beruntunglah, untung jadi umat Nabi Muhammad. Zahara dinal wa ayya bi zuhuri Nabi Ahmad. Zahara dinal wa ayya bi zuhuri Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad, ذلك الفضل من الله. Kabarita sumbat semua dah kenyang dengan ayam barani. Nak sebut nama Allah malu. Allah. Lemah iman kita ya. Termasuk yang cakap ni lah. Kadang-kadang kita nak keluarkan nama Allah tu, ya Allah beratnya. Sebab Allah itu lafzun jalalah. Lafzun jalalah. Beratnya nak keluarkan nama Allah. Lagi kan kita nak selawat ke atas baginda. Mudah-mudahan majlis-majlis sebegini dapat melunakkan hati-hati kita untuk kita ingat pada Allah, lembutkan jiwa kita untuk sentiasa berselawat ke atas Rasulullah. Malam ni tuan-tuan, bila mana sambut maulid, sukalah saya nak cerita sikitlah tentang sirah kelahiran Rasulullah. Walaupun mungkin ada yang dah tahu, tak apa, kita ulang banyak kali, tak apa. Tentang kelahiran Rasulullah, bagaimana istimewanya Nabi, bukan hanya ketika dia jadi Nabi, bahkan ketika dia dalam perut pun Allah dah tunjukkan kemuliaan ke atas Rasulullah. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan sekalian, ayah Nabi namanya Abdullah bin Abdul Muttalib, manakala ibunya Aminah binti Wahab. Aminah ni ibu-ibu. Sebelum dia kahwin dengan Abdullah, dia ni siapa? Dia adalah daripada perempuan, daripada keluarga yang mulia, keturunan yang baik-baik. Seorang perempuan rupawan, jelitawan, bangsawan. Ramai pemuda-pemuda Mekah nakkan Aminah, tetapi Aminah tak terima. Namun apabila Abdul Muttalib masuk meminang Aminah untuk anaknya Abdullah, maka diterima pinangan tersebut dan berkahwinlah Aminah dengan Abdullah. Lagipun Aminah dengan Abdullah ni ibu-ibu, tuan-tuan, dia ada hubungan persaudaraan yang mana bertemu keturunannya daripada keturunan yang namanya Qusay bin Kilab. Mungkin tuan-tuan pernah dengar. Kalau kita buka kitab Barzanji, karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji, kitab yang usianya lebih kurang 800 tahun. Lama tak lamalah kitab Barzanji itu. Buka rawi yang kedua, ada diceritakan susur galur. Daripada nama moyang dia sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibni Qusay bin Kilab wasmuhu. Lebih kurang gitulah. Budak-budak baru ni dia tak kenal Barzanji. Kalau orang lama-lama mungkin kenal. Orang tua-tua kita mungkin kenal. Kalau orang dulu-dulu, orang Jawa lah.
Orang Jawa kalau buat majlis kahwin dulu-dululah, sekarang dah tak ada lah. Sekarang Jawa pun dah kampret dah. Kalau dulu-dulu orang Jawa kalau buat majlis kerja kahwin, sehari sebelum majlis kahwin tu orang kampung datang ke rumahnya untuk menolong, untuk rewang. Daripada pagi sampai malam. Bila malam aja ada orang rewang, sementara ada kumpulan yang buat kerja, ada lagi satu kumpulan duduk dalam rumah, dia buat apa? Dia baca barzanji. Daripada rawi pertama sampai rawi 18. Sebab tu kalau ibu-ibu tengok rawi pertama, ayat kitab barzanji tu yang pertama bunyinya apa? Apa ayat pertama, rawi yang pertama? Al-jannatu. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli. Al-jannatu. Jannah tu apa? Syurga. Maknanya kau ikut Nabi, kau selawat atas Nabi, tempat kau mana? Syurga. Zaman tu 80-an, 60-an, orang buat kerja rewang kat rumah atas, dalam rumah dia baca berzanji. Daripada rawi 1 sampai rawi 18. Tapi waktu itu tuan-tuan, ibu-ibu, yang paling mengerikan apa? Ada mengerikan juga. Paling mengerikan saat itu bila mana kita tengok rehal yang diletakkan kitab barzanji itu, kitab tu makin lama, rehal tu makin lama kok makin dekat dengan aku. Kok makin lama kok makin dekat dengan aku. Jantung ni bila makin dekat ni dia nyedegup lagi laju. Duk 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 duk. Sebab apa? Bila rehal tu letak depan kita, confirm kita kena baca. Kena pula rawi yang ke-7 ke-8 berbelit lidah. Rawi pertama, kedua, ketiga okeylah. Masuk yang belas-belas, oh, payah tu. Lagi puaka pula. Lagi puaka, sebelum kita baca tu, orang sebelum kita tu, maknanya orang sebelum kita ni, dia baca rawi tu lagu tinggi, high pitch. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Gitu. Orang kat dapur bila dengar, kalau orang Jawa lah, wah, sorak semar semua. Gitulah. Kita pula bila member tu dah bawa lagu tinggi, dalam hati celaka lagu tinggi. Sebab dari segi kaedah taranum, bila kawan tu dah bawa lagu tinggi, kita kena jawab balik. Iaitu dipanggil jawabul jawab. Kalau kita bawa lagu rendah, Allahumma, orang kat dapur, woi, tak melawan ke? Zaman tu lah. Tapi sekarang dah tak ada lah, suasana tu dah tak ada, saya ingat. Dah tak ada lah. Kerja kahwin pun dah panggil catering. Rewang-rewang pun dah kurang lah. Rindu zaman tu. Ya, Haji Jamian agaknya rindu ya. Ramai-ramai ngompol, melik-melikan, baca berzanji. Teringat zaman kanak-kanak dulu, orang tua-tua kita. Subhanallah, luar biasanya orang tua-tua kita dahulu. Walaupun belajar tak tinggi, tetapi amalannya subhanallah, ngamalnya masya Allah, hebat orang tua-tua dulu. Kita berkat hidup hari ini dekat sebab perbuatan amal orang tua kita, berkat doa orang tua-tua kita, berkat doa mak ayah kita, yai kita, nyai kita semua. Baik. Dan apabila Abdullah kahwin dengan Aminah, dalam masa yang sama Abdul Muttalib pun kahwin juga. Anak kahwin, bapak pun naik semangat kahwin juga. Bapak-bapak jaga, kalau mengahwinkan anak jangan naik semangat nak kahwin juga. Abdullah kahwin dengan Aminah, bapak Abdullah datuk Nabi Abdul Muttalib pun kahwin juga. Abdullah kahwin dengan Aminah, Abdul Muttalib kahwin dengan seorang perempuan yang namanya Hala. Abdullah dapat anak Nabi Muhammad, Abdul Muttalib dapat anak namanya Sayyidina Hamzah. Hamzah siapa? Bapa saudara Nabi. Walaupun dia bapa saudara, dia lahir lebih kurang dengan Nabi. Umurnya lebih kurang.
Daripada kecil sama-sama dengan Nabi, sama-sama main parit, tangkap kuyu, plastik burung, agaknya gitulah. Sebab itu rapatnya Nabi dengan Saidina Hamzah, ketika Saidina Hamzah dibunuh, ditombak oleh Wahsy. Siapa Wahsy? Orang yang bunuh Hamzah. Bukan hanya dibunuh, bahkan dahsyatnya Hamzah dibunuh tu sampai muka Saidina Hamzah ni sampai Nabi tak boleh kenal. Nabi bila tengok bapa saudara dia merangkap kawan baik dia, best friend forever dia, dibunuh sampai muka tu tak kenal, Nabi marah. Nabi geram. Sampaikan Nabi cakap, kalaulah aku jumpa siapa yang bunuh Hamzah, nescaya akan aku balas balik orang tersebut. Tapi tuan-tuan, ibu-ibu, yang jaga Nabi siapa? Allah. Allah tegur Nabi, "Hei Muhammad, idfa' billati hiya ahsan." Muhammad, kalau orang buat tak baik dengan kau, tolong jangan balas dengan keburukan. Orang buat jahat dengan kau, tolong jangan balas dengan kejahatan. Balaslah dengan kebaikan. Bak kata Al-Imam Hasan Al-Basri, dia pesan apa? Manusia, jadilah engkau seperti pokok yang berbuah. Orang baling kamu dengan kayu, orang baling kamu dengan batu sebab nak buah yang ada pada kamu. Tapi tolong jangan balas dengan kayu, tolong jangan balas dengan batu, tapi balaslah buah yang ada pada kamu. Kita buat maulid, ada orang tak suka, ada orang tak datang, tak apa, jangan susah hati, hantar je bontrot ke rumah dia. Jangan gaduh-gaduh, jangan marah-marah. Sebab itu Nabi dengan Sayyidina Hamzah ni cukup baik. Sedih Nabi. Allah tegur Nabi bila mana Wahsy masuk Islam, Nabi raikan. Nabi raikan. Walaupun Nabi masih mengingat bagaimana matinya Sayyidina Hamzah, syahidnya Sayyidina Hamzah. Baik. Yang mana saya nak cerita sikit, selepas Abdullah kahwin dengan Aminah, Abdullah pergi berniaga ke Syam, ditakdirkan Abdullah jatuh sakit, dihantar orang balik ke Mekah nak beritahu kepada Abdul Muttalib. Sampai utusan di Mekah, Abdullah meninggal dunia, dan di saat Abdullah meninggal dunia, Aminah sedang mengandungkan Nabi. Yang mana ketika Aminah mengandungkan Nabi, Aminah tak rasa seperti perempuan yang mengandung. Tak rasa. Tak macam isteri kita kalau mengandung ni, dia punya rasa macam-macam. Dengan mabuknya, dengan ngidamnya, dengan muntahnya. Satu taman UPC boleh tahu. Macam mana tahu? Dia muntah tu panjang. Wah! Bini kau ngandung yang mana? Macam mana kau tahu? Dengar muntah dia lain macam. Tapi Aminah tak rasa seperti perempuan yang mengandung. Tak ada rasa sakit, tak rasa mabuk, tak mengidam. Sehinggalah pada tarikh tanggal 12 Rabiul Awal, hari Isnin tahun Gajah, lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah tunjukkan kemuliaan ketika lahirnya Nabi. Apa yang berlaku ketika lahirnya Nabi? Nabi lahir dalam keadaan bersih. Bersih. Tak macam kita lahir dengan najisnya, dengan lendirnya, dengan darahnya. Tapi Nabi lahir dalam keadaan bersih. Nabi lahir dalam keadaan tak menangis. Kita lahir bukan menangis, siap meraung. Kecil-kecil dah nyusahkan maknya. Kecil-kecil dah nyusahkan mak kita ni. Tapi Nabi lahir tak menangis. Nabi lahir dalam keadaan tali pusat dah siap dipotong. Nabi lahir dalam keadaan dah siap dikhatankan, siap sunat. Tak macam kita. Kita ni lahir dah lah kolok, buta pula. Jauh beza. Dan saya nak cerita, ketika lahirnya Nabi ni tuan-tuan, satu cahaya menerangi kota Mekah, dan terangnya cahaya itu sampai ke Syria. Sehingga kan bagaimana kisah seorang pendeta Nasrani yang namanya Bukhirah. Pada malam kelahiran Rasulullah, Bukhirah nampak cahaya terang benderang daripada arah Mekah.
Bukhirah ni siapa? Seorang pendeta Nasrani yang tahu tentang perihal tanda-tanda Nabi akhir zaman. Namun dia tak tahu Nabi akhir zaman lahir daripada bangsa mana. Malam kelahiran Rasulullah, dia nampak cahaya terang benderang daripada arah Mekah. Dan dia bila nampak cahaya tu, dia kata itu tanda sudah lahir Nabi akhir zaman. Mulai daripada saat hari itu, Bukhirah ni sentiasa menunggu-nunggu dan memandang-mandang dan melihat-lihat rombongan yang datang meniaga ke tempatnya, rombongan yang datang daripada Mekah. Kenapa dia pandang, dia tunggu? Harapannya mudah-mudahan rombongan yang datang daripada Mekah itu ada Nabi akhir zaman. Sehinggalah satu ketika rombongan perniagaan Abu Talib datang. Dia nampak rombongan daripada Mekah tu datang, dilindungi awan. Awan ikut bergerak. Lalu Bukhirah telah membuka tempat sembahyang dia, gereja dia, dan suruh orang panggil rombongan itu masuk. Dengan tujuan apa? Tujuannya untuk Bukhirah tengok orang yang masuk tu pada wajahnya ada ke tidak tanda-tanda Nabi akhir zaman. Bila dipanggil masuk, seorang masuk, Bukhirah tengok, ini muka tak ada tanda Nabi. Masuk lagi seorang, dia tengok, ini pun muka tak ada tanda Nabi. Masuk lagi seorang, ini muka pecah rumahnya. Sampai Abu Talib masuk pun dia kata tak ada tanda. Lalu dia tanya, siapa ketua rombongan? Saya. Nama kau siapa? Abu Talib. Semua dah masuk ke? Dah. Kecuali seorang. Siapa? Anak aku. Mana dia? Tu kat luar. Bukhirah keluar tengok seorang kanak-kanak Nabi. Nabi tengah duduk bawah pokok. Atas dia ada awan yang melindungi. Dia tanya, tu siapa? Tu anak aku. Lalu Bukhirah kata, engkau bohong. Engkau dusta. Mana mungkin tu anak engkau? Sebab pada anak itu terdapat tanda-tanda kenabian. Nabi akhir zaman lahir dalam keadaan dah siap dikhatankan. Nabi akhir zaman lahir dah mati bapak dia. Mana mungkin kau jadi bapak dia? Lalu Abu Talib kata, itu sebenarnya anak saudara aku. Ayah dia dah mati. Aku jaga dia daripada kecil dan aku anggap dia ni sebagai anak aku. Lalu Bukhirah kata, Lep, kau bawa balik anak saudara kau ni sekarang ke Mekah. Aku takut kalau orang tahu itu adalah Nabi akhir zaman, aku takut diapa-apakan. Takut diculik ke dibunuh. Allah jaga Nabi, tuan-tuan tengok. Orang lain masuk dalam gereja tapi Nabi tak masuk. Kalau Nabi masuk sampai sekarang, geng-geng dia claim dulu Nabi kau sebelum ada masjid dah masuk tempat sembahyang kami. Tapi Allah jaga Nabi. Tengok luar biasanya manusia yang kita nak cerita malam ni. Dan apa lagi yang berlaku ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan? Ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iblis. Siapa iblis? Dia ni sebelum asalnya adalah ketua malaikat. Iblis pada malam kelahiran Rasulullah, bila dia tahu Nabi dah lahir, dia menjerit. Menjerit apa? Menjerit tension. Dan sebelum Nabi lahir, iblis ni sentiasa menghantar tentera-tentera dia daripada cawangan perisikan khas tentera iblis, iaitu tenteranya, iaitu syaitan, naik ke langit. Untuk apa? Untuk mencuri-curi dengar perbualan malaikat. Nak dapat info apa? Nak dapat maklumat bila Nabi akhir zaman ni akan keluar. Pada malam kelahiran Rasulullah, syaitan-syaitan daripada cawangan perisikan iblis ni naik ke langit, dipanah oleh malaikat-malaikat Allah, maka mati bergelimpangan. Iblis bila tengok ramai tentera dia yang mati, terkejut dia. Apakah hal tentera aku ni mati ni? Kenapa ramai sangat tentera aku ni mati? Kenapa? Why of the because? Lalu iblis siasat-siasat. Rupa-rupanya pada hari tentera dia, iaitu syaitan ni banyak mati, rupa-rupanya itulah hari kelahiran Rasulullah. Bila mana dia dapat tahu lahirnya Nabi akhir zaman, iblis menjerit tension.
Maknanya kalau kita ni buat maulid, ada yang bising-bising, ada yang kata itu inilah apa, tu geng-geng dia lah, jangan layan, biarkan aja. Ramai yang macam tu sekarang. Lantak dia lah. Engkau tak nak, kau rugi. Yang nak, alhamdulillah, datang dapat makan, dapat dengar syarahan, dapat marhaban, dapat selawat, dapat ilmu. Ketika lahirnya Nabi, iblis menjerit. Dalam sejarah iblis ni, ibu-ibu, tuan-tuan, sejarah kehidupan iblis, iblis menjerit dalam hidupnya sebanyak 4 kali. Kita menjerit berapa kali? Lebih daripada 4 kali. Lebih teruk perangai kita daripada iblis. Kali pertama bila iblis menjerit, ketika Allah perintahkan iblis sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Iblis, sujud pada Adam. Tak mahu aku. Apa pasal? Adam tu dengan aku lebih mulia. Adam dijadikan daripada turab, tanah. Aku dijadikan daripada api. Aku lebih baik. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis, sujud engkau pada Adam. Tak nak aku. Oleh kerana iblis enggan. Kerana apa dia enggan? Kerana takbur dan sombong. Maka Allah kata, hei iblis, kufur engkau. Menjerit iblis. Kali pertama. Kali kedua bila dia menjerit ketika Allah keluarkan dia daripada syurga. Menjerit iblis. Kali ketiga bila dia menjerit, ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kali yang ketiga. Kali keempat bila iblis menjerit, tuan-tuan, kali keempat iblis menjerit ketika turunnya surah Al-Fatihah. Surah apa? Al-Fatihah. Maknanya Fatihah ni, tuan-tuan, ibu-ibu, ini surah bukan kaleng-kaleng punya surah. Ini surah memang champion Power Rangers punya surah. Ini power punya surah. Sebab tu Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab. Dalam sembahyang wajib kita baca Fatihah. Sembahyang sunat pun wajib kita baca Fatihah. Sembahyang mayat pun ada Fatihah, ada selawat. Dalam sembahyang pun ada Fatihah, ada selawat. Sebab itu Fatihah ni baca betul-betul. Baca sungguh-sungguh. Jangan baca acuh tak acuh. Ni kadang-kadang minta maaf lah tuan-tuan, bukan orang sini, tempat lain. Kadang-kadang dia sembahyang tu, dia dah tahulah penat, tapi tolonglah penat kau tu jangan sampai bacaan kau tu merosakkan sebutan tu. Ni kadang-kadang dia angkat takbir dengan menguap-nguap, mengantuk dia angkat takbir. Allah Akbar. Otak kau. Minta maaf lah kau orang sini, tempat lain lah. Tapi ada orang buat macam tu kan. Sambil menguap, sambil sebut Allahu Akbar. Lepas tu dalam sembahyang baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka all the way Fatihah menguap. Minta tolonglah. Menguap berhenti sambung, menguap berhenti sambung. Sebab Fatihah ni iblis menjerit. Surah yang Allah turunkan untuk kita umat Nabi ni, yang mana rasa Fatihahnya rasanya tak berapa nak betul, tak berapa nak tepat. Cari guru perbaiki. Jangan daripada muda sampai tua, dah tua nak mati, Fatihahnya tang tu tak ubah-ubah. Tak pernah diperbaiki, tak pernah dibetulkan, tak pernah cari guru, sekadar dengar daripada jauh. Jangan kata saya ni tak pandai ustaz, lidah saya tebal, saya Jawa ke apa. No, tak ada alasan. Kalau kita latih, insya-Allah boleh. Saya teringat anak murid saya. Saya ada anak murid namanya Zainal. Namanya Zainal. Bukan bapa kan jami'an, bukan. Ini anak murid saya namanya Zainal.
orang asli daripada suku kaum Seletar. Saya pernah duduk dengan orang asli selama 3 tahun. Masa tu saya duduk nak belajar bagaimana nak dakwah khusus pada orang asli. Orang asli Seletar ni banyak di Johor Bahru. Orang asli Seletar ni, dia ni orang asli daripada suku kaum orang laut. Dulu dia duduk di atas perahu-perahu di perairan Selat. Selat Tebrau banyak sana. Mereka ni banyak asalnya daripada Singapura. Orang laut ni tuan-tuan, dia ni orangnya kuat-kuat, badannya tegap-tegap, mukanya gelap-gelap lah, rambutnya kerinting-kerinting keras. Muka tu oleh kerana agaknya selalu main dengan panas, naik perengus gitu kalau tengok tu. Itu macam bengis lah. Cakapnya pun keras-keras, tapi hatinya baik. Cara dia orang cakap tu macam keras, tak macam kita Melayu Jawa, Melayu apa sini kan. Sebelah sana dia keras tapi hatinya baik. Anak murid saya ni nama Zainal, umur 26 tahun, masih bujang, dah meninggal 2-3 tahun lepas. Budaknya tinggi, rambutnya kerinting-kerinting halus, matanya juling, kakinya kudis-kudis. Mereka ni masuk Islam baru sangatlah, lebih kurang 5-6 tahun. Satu hari saya mengajarlah budak-budak kampung ni, tak ramai lah, lebih kurang 6 orang, 7 orang lah. Ngajar yang mudah-mudah pasal sembahyang, pasal mandi wajib, itu je lah. Dia nak ajar orang asli Seletar ni, dia kena ikut karakter dia. Sebab tu kita kena ikut madu'u kita, wakil tempat dia macam mana, kena ikut cara dia, baru dia seronok. Dia tak boleh ikut cara orang kita, kena ikut cara dia. Dengan suara kita, dengan cara kita, kena ikut cara dia. Jadi saya ngajarlah anak-anak kampung ni, tak ramai, 6 orang, 7 orang. Saya pun cakap, okey! Terperanjat kau. Ni agak-agak kalau ngajar kat Surau Taman UPC macam tu, ada orang nak datang tak? Mampus tak nak datang. Mekik ustaz ni. Tak, cara dia orang gitu. Sebab dia orang suka. Kalau aku cakap style Melayu, hari ni saya nak ajar bacaan-bacaan dalam sembahyang, memang dia boring. Kena ikut cara dia. Okey, hari ni aku nak ajar bacaan-bacaan dalam sembahyang. Dia kena gitu. Kalau hari Jumaat tu saya nak suruh dia orang sembahyang Jumaat, saya pergi kat mikrofon surau tu, saya buka, saya beri salam. Assalamualaikum orang kampung, hari ni hari Jumaat, mana yang ada dekat laut, naik ke darat sekarang. Dia kena gitu. Kena Jawa ni pula duduk sana, memanglah. Saya pun cakap, hari ni aku nak ajar bacaan-bacaan dalam sembahyang. Tiba-tiba anak murid saya nama Zainal tu angkat tangan, tuan-tuan. Dengan mata juling dia angkat tangan. Dia cakap, Ustaz! Kata. Ustaz! Apa? Aku nak cakap sikit boleh? Aku engkau je dia orang. Dia sembarang aja. Istana Sultan tu dia masuk dulu zaman almarhum jalan kaki je. Kaki ayam. Kita ni dah lama Ustaz tak pergi rumah bapak kita kat seberang tu Ustaz. Dia panggil almarhum tu bapak kat seberang. Kau dulu masuk rumah istana almarhum kau buat apa? Kita pergi rumah bapak kita, pergi tangkap babi kat belakang sana. Oh dulu kau makan babi? Zaman kafir kita makan babi Ustaz. Sedap tak? Boleh tahan sedap lah dia kata. Nasib dia tanya, Ustaz nak rasa? Anak murid saya, Ustaz, aku nak cakap sikit boleh tak? Cakaplah. Apa dia Nal? Aku ni Ustaz, aku apa? Aku ni Ustaz, aku ni tak ti baca Ustaz. Baca buku tak pandai, baca Quran tak pandai. Aku butuh huruf Ustaz. Aku bodoh macam mana? Dengar macam geli hati kan? Tapi tuan-tuan, bila budak yang umur 26, saya nak tanya ibu-ibu lah, antara budak besar dengan budak kecil, biasanya yang tak erti membohong ni budak besar ke budak kecil? Budak besar?
Laki aku kat sebelah sana, ustaz tak berani nak cakap bohong kata. Yang sini dah soleh dah, bagus dah, dah baik dah, datang majlis ilmu. Tapi biasanya yang tak reti bohong budak kecil kan. Budak besar tak pandai bohong. Budak besar ni dia bukan bohong, dia pusing sikit lah. Awak kenapa lambat bang? Tadi dengar ceramah panjang sangat. Lama ke? Lama. Padahal ceramah habis cepat. Lepas ceramah dia pergi ngeteh warung mana, dia jual nama aku, kata dengar ceramah. Bukan orang sinilah, tempat lain. Tapi bila yang cakap tu budak umur 26 tahun, dia kata aku tak erti baca ustaz, baca buku tak pandai, baca Quran tak pandai, aku bodoh ustaz, buta huruf ustaz. Hati saya ni tersentuh. Kenapa tersentuh? Saya puji dia. Puji kenapa? Sebab dia jujur. Bagi saya jujur itu lebih sempurna daripada munafik. Nak cari orang jujur hari ni senang ke susah? Dalam rumah tangga nak jujur pun bukan mudah. Dalam kita bermasyarakat pun nak jujur pun bukan mudah. Kita dengan anak-anak pun kadang-kadang kita pun tak jujur. Anak kita pun kadang tak jujur dengan kita. Betul? Nak jujur bukan mudah. Bukan mudah. Tapi bila budak begitu cakap, aku ni bodoh ustaz, baca buku tak pandai, baca Quran tak pandai, aku buta huruf ustaz, tersentuh hati saya sebab dia jujur. Saya puji dia. Saya tanya dengan dia, Abinal, kau nak belajar tak? Nak ustaz. Habis selama ni kau semayang macam mana? Aku semayang apa yang aku tahu aku buat lah. Apa yang aku tak tahu aku buat tak tahu je lah. Dia ngaku terus terang dia tuan-tuan. Dia bukan kira apa. Saya tanya dengan dia, Abinal, dalam semayang itu Fatihah kau tahu tak? Fatihah. Apa ustaz? Fatihah. Benda Fatihah. Alah Fatihah takkan tak tahu. Benda Fatihah ustaz. Alah Fatihah lah dia kena baca dalam sembahyang. Benda lah Fatihah. Alah Fatihah tak tahu Fatihah. Apa benda? Inilah alham. Oh, alham tahu lah. Rupanya Fatihah tak tahu, alham tahu. Jangan ketawakan, lebih kurang kita juga. Tabbas yada abi lahabi wa tab. Surah apa? Surah Tabat ustaz. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah apa? Alam tara kai punya surah ustaz. Kita pun lebih kurang. Betul? Jangan nak ketawakan orang lah. Oh, alham tahu lah. Rupanya Fatihah tak tahu, alham tahu. Tak apa. Alham tahu Nal? Tahu. Boleh baca? Boleh. Hafal? Cuba baca Nal, aku nak dengar. Saya suruh dia baca. Dia nak baca tu 2-3 kali, dia pandang saya. Aku baca ya ustaz. Bacalah. Aku bacalah. Yelah bacalah. Aku baca yelah bacalah. Bila dia baca tuan-tuan, dia baca lebih kurang macam ni. Tuan-tuan dengarkan, ibu-ibu dengarkan. Saya kena julingkan mata saya sikit sebab nak feeling macam mana dia baca depan saya. Dia baca lebih kurang macam ni. Ibu-ibu dengarkan. Kena juling sikit mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya dengar dia baca macam tu, saya terus pancung. Berhenti! Stop! Dia tengok saya. Apa pasal pula? Betul. Ibu-ibu, dia baca macam mana saya baca tu. Agak-agak okey ke tak okey? Okey tak okey? Siapa kata okey, dia yang duduk depan baca. Okey tak okey tuan-tuan? Okey terus. Kau kena baca depan. Bagi saya okey. Budak yang ngaku tak erti baca, bodoh, buta huruf. Bila saya tanya macam tu, ini alham siapa aja?
Ini Alham Sabajo. Ada lah ustaz dulu datang kampung sini. Datang mana? Datang kampung sini lah. Dia ajar macam ni ke? Ajar macam ni lah. Bunyi macam ni ke? Bunyi macam ni lah. Sebut macam ni ke? Sebut macam ni lah. Dia marah aku balik. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia buta huruf, dia bodoh, dia ngaku tak pandai baca. Tapi bila guru tu datang tuan-tuan, guru tu mengajar dia, dia dengan juling-juling mata duk tengok, duk dengar sungguh-sungguh. Guru tu ajar Alhamdulillah, dia pun Alhamdulillah Maliki yaum, dia pun Maliki yaum. Copy paste habis tuan-tuan. Allah. Apa hal bahu goyang-goyang Nal? Ustaz dulu goyang-goyang Maliki yaumiddin. Dia pun ikut goyang juga. Ya Allah. Subhanallah. Saya bila jumpa peristiwa itu, ya Allah, apa hikmah yang kau nak bagi ke aku, ya Allah? Bagaimana malaikatmu Jibril alaihi salam sampaikan wahyu kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, iqra, baca ya Muhammad. Ma ana biqari'in, jawab Nabi, apa nak aku baca? Jibril peluk Nabi 2-3 kali baru diikut, baru disampaikan, barulah Nabi boleh baca. Itulah yang kaedah yang Jibril ajar, jumpa guru. Sebab itu tak ada istilah yang mengatakan kita ni tak pandai baca ke, lidah tebal ke, no. Yang penting kita kena usaha. Latih anak-anak kita. Alhamdulillah anak-anak kita tadi yang memperdengarkan qasidah sedang belajar hafaz Quran. Kita tak dapat hafaz Quran, dapat tempias orang hafaz Quran pun jadilah. Panggil malam ni dapat serpihan-serpihannya, jadilah. Tempias-tempiasnya, jadilah. Besok agak kalau mereka masuk syurga, dia tengok kita orang UPC ni tak berapa nak nampak dekat syurga. Ramai tak ada mana ni. Dulu aku pergi kat Dewan UPC Maulid, diajak makan kasidah. Ini kat syurga tak ada. Tak boleh jadi ni. Dicarinya kita tuan-tuan. Dicarinya kita mana orang UPC ni. Sebab itu orang yang Quran ni subhanallah, jangan main-main. Quran jangan main-main. Orang yang bukan Islam pun tahu Quran ni macam mana hebat. Saya tahun lepas saya ada penggambaran dengan RTM dalam program Syahadah. Kalau tuan-tuan buka Syahadah siri ke-30 bulan Ramadan tahun lepas, ada cerita aku. Menceritakan tentang pendakwah-pendakwah di Johor, khususnya di Keluang, yang dakwah di kampung orang asli. Masa kami tengah buat syuting tu, rupanya syuting ni macam kita tengok macam senang yang berlakon, tapi bila dalam progres, ya Allah, letih gila. Tengah saya syuting tu, tiba-tiba ada orang asli datang. Ustaz, minta tolong Ustaz. Kenapa? Ini ada orang ni dah 3 hari meracau. Habis dah cuba ubat lah dengan bomoh kampung, tak boleh jadi. Habis tadi ada makcik tu kata, kau cuba cari ustaz tu, ada ustaz datang kampung, kau minta tolong dengan dia. Saya kata, kau Islam tak Islam? Aku tak Islam Ustaz. Kau datang bawa apa? Tak ada bawa apa, pergi cek air. Dia bawa air, saya pun tak pandai sangat lah. Ajak kawan-kawan, kita bacalah apa yang patut. Bacalah ayat 3 ayat kursi, baca ramai-ramai, zikir sikit. Ini air. Biasanya nak jadi bomoh kena pegang air tuan-tuan. Ini air kau bagi minum, kau buat mandi kan. Dengan izin Allah, Allah izinkan. Ini semua dengan izin Allah. 3 hari budak tu meracau lah. Buah berubat dengan izin Allah, dengan keberkatan ayat Al-Quran. Hilang gangguan tu. Pernah berlaku kat kampung saya masa saya duduk dengan orang Sereta. Kampung saya ni diserang hantu Kak Limah. Budak kampung kena rasuk. Merasuk, hantar bomoh kampung. Bomoh kampung duk ubat tak jadi. Akhirnya bomoh surrender bomoh. Habis Tok macam mana ni? Kuat sangat lah. Habis nak macam mana? Kau pergi bawa ustaz. Aku tak tahu cerita. Orang kampung bila dengar bomoh kata gitu, dia pun pergi rumah saya. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ni apa lah ramai? Ini ada budak gini ustaz mengacau ni, mekik ni. Kau dah bawa jumpa wak tu belum? Dah. Tapi wak tak boleh settle.
Dia suruh jumpa ustaz. Siapa suruh? Wak tu suruh jumpa ustaz. Celaka punya wak, aku cakap. Nak tak nak, cubalah. Maunya ni budak banyak degil lah, apa semuanya. Ni budak macam cerita Pramli lah. Saya bukan pandai sangat lah, tapi guru saya pesan, kalau orang minta tolong, cuba tolong yang mampu. Dengan izin Allah, bacalah apa patut, hilang gangguan tu. Bila hilang gangguan tu, mula-mula takut. Bila hilang, tegak sikit balik. Ustaz dah hilang, Alhamdulillah. Dia pun nak rasa macam jadi bomoh sikit lah. Ni ustaz, budak ni kenapa ustaz? Saya ni kadang-kadang perlu pendekatan dakwah ni, kena ikut beberapa corak lah. Saya biasa kat surau, tuan-tuan kampung diorang biasa sembahyang maghrib isyak tu 4 orang 5 orang aja. Bila berlaku macam tu, ambil kesempatan lah, kesempatan dakwah. Ustaz, ni budak ni kenapa? Saya pun cakap lah, cara cakap pun nak kena macam bomoh. Ini aku nampak ni ada orang hantar ke kampung kita. Dia kena style degawan sikit lah. Siapa yang hantar ustaz? Jangan tanya. Habis macam mana ustaz? Kita lawan. Macam mana nak lawan? Besok semua kumpul kat surau. Alhamdulillah tuan-tuan, berkat hantu Kak Limah tuan-tuan. Biasa saya 4 orang 5 orang. Besok malam maghrib, orang lelaki 2 saf, perempuan 3 saf. Lepas sembahyang maghrib, saya ingat nak baca Yasin, tapi teringat diorang Yasin pun tak tahu. Saya kata, korang Yasin tahu tak? Yasin benda tak? Yasin. Sudah. Ayat kursi tahu ayat kursi? Kursi apa? Meja pun tak tahu kata. 3 kul lagi jahanam. Dalam saya kata, apa engkau tahu? Bismillah tahu, bismillah. Bismillah tahu lah. Okey, malam ni ramai-ramai kita baca bismillah. Boleh? Boleh. Aku baca ikut. Saya pun ambil mikrofon, saya bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Saya ingat surau kampung sebelah duk dengar daripada jauh. Surau dalam ni bismillah tak habis-habis. Bila nak Yasin agaknya lah. Berkat izin kalimah bismillah, ayat bismillah, aman sekejap. Satu hari saya balik rumah Batu Pahat. Tengah malam batin telefon. Ustaz, kau kat mana? Aku balik Batu Pahat tu. Apa pasal? Ini ada budak menjerit ni, kena rasuk. Alamak, aku jauh macam mana ni? Habis nak buat macam mana ustaz? Bawa budak tu pergi surau. Kita nak ajar pada orang ni, apa-apa kau cari rumah Allah dulu. Lepas tu ustaz, lepas tu kau ambil wuduk tu. Lepas tu kau semayang 2 rakaat. Nak semayang apa dah tengah malam? Hentam je lah, janji 2 rakaat. Kata. Kemudian kau pergi sejadah tempat aku jadi imam. Biasa kan imam sejadah tebal 4 lapis. Kau pergi kat sejadah aku tu, kau ambil yang atas, kau gulung. Kemudian kau baca ayat kursi. Ayat kursi benda, meja pun tak tahu ni. Sudah aku cakap. Bismillah tahu tu, bismillah. Bismillah boleh. Kau baca bismillah. Baca 11 kali, kau pukul belakang budak tu dengan sejadah, kau cakap, ya Allah, kau hilangkan, keluarkan benda ganggu budak ni. Boleh ke ustaz? Yakin? Dia kata. Dia pun agak dah takut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya Allah, keluarkan benda ganggu. Pelepak. Hilang tuan-tuan. Aku main bos saja, jadi pula. 2 hari lepas tu saya balik kampung, orang kampung datang jumpa. Ustaz, malam tu budak tu begini, ustaz, gini. Tok datang baca bismillah, ustaz, hilang benda tu. Bismillah pun power, ustaz. Itu baru bismillah, belum Al-Baqarah. Al-Baqarah terbang kita. Ya ke? Dia punya respect dengan ayat Quran, jangan main-main. Dia orang ni lagi hormat Quran tu banding dengan kita, tuan-tuan. Jangan dia punya hormat betul-betul. Dia tahu ni benda jangan main-main. Ini barang jangan main-main, dia kata. Maksud itu Fatihah ni baca sungguh-sungguh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang saya muliakan sekalian, kalau kita nak cerita pasal Nabi, sirah Nabi panjang. Tapi persoalan pada kita ni tuan-tuan, tiap-tiap tahun kita sambut Maulid, tiap-tiap tahun kita cerita dengar tentang Nabi, kita soal diri kita balik ni, adakah kita mampu ikut sepenuhnya macam Nabi? Jawapannya sudah barang pasti kita tak mampu, betul tak? Tak mampu. Sebab kalau kita nak ikut macam Nabi, ya Allah, jauh beza tuan-tuan. Kita tengok Nabi punya ibadah. Satu ketika Nabi dia semayang dengan sahabat-sahabat. Belakang dia ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman dan lain-lain. Dia semayang jadi imam, semayang sunat. Lepas baca Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah panjang ke pendek ibu-ibu? Panjang. Mengah nak habiskan. Panjang. Habis surah Al-Baqarah, Umar jadi makmum ni, yang jadi makmum Sayyidina Umar sebut dalam hati, lepas ni agaknya Nabi rukuk lah. Nabi tak rukuk. Nabi sambung surah lain. Dia baca surah Saffat pula. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra. Habis Saffat, Umar kata dalam hati, lepas ni agaknya Nabi rukuk lah. Nabi tak rukuk lagi tuan-tuan. Nabi sambung surah Yasin pula. Yasin ni biasanya penutup lah. Habis Yasin, Umar sebut dalam hati, lepas ni agaknya Nabi rukuk lah. Nabi tak rukuk. Nabi baca surah Rahman pula. Habis Rahman, baru Nabi rukuk. Pernah kita semayang panjang macam tu tuan-tuan? Tuan-tuan pernah semayang macam tu punya panjang? Jangan kata tuan-tuan, aku pun tak pernah. Jangan kata tuan-tuan, aku pun tak pernah. Mampu buat macam Nabi? Oh, tak mampu kita. Tak mampu. Habis Ustaz, kalau tak nak buat macam Nabi pun tak mampu, nak ikut macam siapa? Baik, turun sikit amalan. Macam Nabi tak mampu, turun sikitlah. Kita tengok amalan sahabat pula. Amalan sahabat banyak, tapi ada satu amalan ni mungkin kita boleh buat. Sebab kita bila tak dapat ikut macam Nabi, buatlah macam sahabat pula. Apa dia? Satu ketika Nabi duduk dengan sahabat-sahabat dalam satu majlis. Sebelum Nabi sampaikan ceramah dan ilmunya, Nabi tanya pada sahabat. Apa dia tanya? Wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang hari ini bersama dengan aku, yang hari ini berpuasa? Maknanya puasa apa? Puasa sunat. Biasa puasa sunat ni yang champion orang perempuan lah. Saya puji orang perempuan kalau puasa sunat ni, memang lebih daripada orang lelaki lah. Orang lelaki cuma bagi izin. Bang, saya nak puasa besok. Puasalah. Bang, saya nak puasa. Puasalah. Yang lelaki izin aja. Yang puasa bini. Orang perempuan tu lebih dia. Sebab puasa ni memang terror. Nabi tanya, wahai sahabat, siapakah di antara kalian yang hari ini puasa sunat? Kita kalau mampu buat puasa sunat, dah tua-tua ni, amalkan puasa sunat. Nabi suka puasa Isnin Khamis. Buat seminggu sekali. Tak mampu seminggu sekali, buat sebulan sekali. Tak mampu sebulan sekali, buat setahun sekali. Tak mampu setahun sekali, buat 10 tahun sekali. 10 tahun sekali tak mampu, buatlah seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali tak mampu, dia baik mati. Buat sikit-sikitlah puasa sunat. Nabi tanya sahabat-sahabat, sahabat diam. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, ya Rasul, hari ini saya puasa. Alhamdulillah, kata Nabi. Kemudian Nabi tanya lagi, wahai sahabat, siapakah di antara kalian yang sebelum datang sini, yang sebelum sampai sini dia ada ziarah orang sakit? Apa amalan? Ziarah orang sakit. Kita kalau kat taman kita, kampung kita ada orang sakit, ziarah. Nabi kata, barang siapa ziarah orang sakit, 70,000 malaikat akan iring orang tersebut. Dan amalan ziarah orang sakit ni sahabat buat. Nabi pun suka. Ada orang sakit, ziarah. Mudah-mudahan bila mana kita ziarah ni, asbab Allah turunkan rahmat dia. Ziarah orang sakit. Nabi tanya, wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang hari ini sebelum duduk dengan aku ziarah orang sakit? Sahabat diam. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, ya Rasul, tadi saya ada ziarah orang sakit. Alhamdulillah, kata Nabi. Kemudian Nabi tanya lagi, wahai sahabat, siapakah di antara kalian yang sebelum sampai sini, yang sebelum datang sini, dia ada hantar jenazah ke kubur? Apa amalan? Hantar jenazah ke kubur. Kita kalau ada orang mati kat tempat kita, kampung kita, ziarah. Nabi kata barang siapa yang ziarah orang mati, diberikan pahala sebanyak 1 qirat. Bukan hanya ziarah, bahkan hantar jenazah ke kubur, maka Allah bagi pahala sebanyak 1 qirat. Apakah 1 qirat itu? Pahala seperti sebesar bukit Uhud. Ada orang mati, ziarah lah. Tapi kalau boleh ziarah tu, ya datang tu ialah baca-bacalah apa yang patut, Yasin ke, tahlil ke.
3 kul ke, zikir ke. Jangan datang-datang tu ziarah, duduk nongkrong, bongok, tongong. Minta maaf lah. Ini datang-datang duduk, asyik salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Asyik jadi pemberita tak bertauliah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kawan kita mati, kenapa? Entah, katanya malam tadi lepas maulid, dia balik rumah, tidur, lupa nak sedut nafas, mati dia. Baca. Time sembayangkan. Jangan Pak Imam tu dah seru Al-Fatihah banyak kali. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Dia buat tak tahu, bongok gitu. Sembayangkan. Sembayang mayat ni paling mudah. 4 takbir. Takbir pertama Allahu Akbar, Fatihah. Takbir kedua apa dia? Selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Takbir ketiga doa. Doa paling pendek. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Bagi lelaki, perempuan. Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Kalau mayat perempuan. Kalau tak hafal diam-diam. Jangan tanya orang sebelah. Doanya apa? Doa. Jangan tanya. Ikut imam aja. Besok baru hafal. Takbir keempat apa? Beri salam. Mudah. Orang perempuan pun ambil peluang sembayangkan. Jangan sibuk tak habis-habis. Kesian ya kawan kita non ya. Dah laki dia mati ya. Kesian tak habis-habis. Sembayangkan. Macam mana nak sembayang Ustaz? Telekung tak bawa lah. Kan datang dah tutup aurat. Memanglah. Tak payah terkung, masukkan tangan dalam tudung. Memanglah boleh masuk tangan dalam tudung. Habis nak angkat takbir tu macam mana? Takbir, ngangkat tak wajib pun. Habis nak angkat juga Ustaz, dah kemaruk angkat. Angkat jugalah dalam tudung. Allahu Akbar sikit aja. Ya, boleh, tak ada masalah. Allahu Akbar, boleh. Tak ada masalah. Kemudian hantar ke kubur. Tapi yang hantar ke kubur ni afdalnya orang lelaki. Ada hadis Nabi larang orang perempuan. Terutama siapa balu si mati, suami mati, isteri dah ihdad. Apa tu ihdad? Tempoh berkabung. Orang lelaki tak ada ihdad, orang perempuan ada ihdad. Bila saat ihdad? Saat matinya suami, ihdad bermula. Bukan saat ke bumi. Saat mati, ihdad isteri bermula. Kenapa dilarang? Takut timbul fitnah. Kita tengah sedih, badan tengah lemah, bawa ke kubur, dah ke bumi, Pak Imam baca talqin. Wahai Fulan bin Fulan, sebentar nanti akan datang 2 malaikat Munkar dan Nakir. Apabila datang 2 malaikat itu menyoal kamu, maka janganlah kamu gentar dan takut. Sesungguhnya malaikat itu hamba Allah, sama seperti kamu. Pak Imam cakap bukan main. Yang dalam kubur, kau cakap senang lama, kau turun ganti aku sini. Kita kata bukan main. Dalam dah 1000 ketakutan dah. Isteri pula dah sedih. Abang, jangan tinggalkan non abang. Dah nangis-nangis lah. Pak Imam dah geram. Kau diam boleh tak? Kau lempang sekarang. Kena pula yang mati pula muda lagi. Yang mati muda, bininya pun muda juga. Abang jangan tinggalkan non abang. Pak Imam tengok. Sabar. Pak Imam ada sabar ya. Kan timbul fitnah. Duduk rumah je. Biar lelaki yang ngurus. Orang lelaki pergi. Sebab ini amalan sahabat. Nabi tanya sahabat, wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang sebelum datang sini hantar jenazah ke kubur? Sahabat diam. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, ya Rasul, tadi saya ada hantar jenazah ke kubur. Alhamdulillah, kata Nabi. Kemudian Nabi tanya lagi, wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang sebelum datang sini duduk dengan aku, dia beri orang makan? Apa amalannya? Beri orang makan. Malam ni dah makan belum? Saya yakin malam ni punya makan, saya yakin bukan duit pengurusi seorang. Pengurusi sebut sumbangan daripada wang tunai, barang-barang, masak. Bontrot, jangan lupa aku punya penceramah. Ni kadang-kadang dia lupa. Bukan saya nak sangat, tapi ni jawapan saya pada orang rumah. Abang berbalik, tak ada bontrot? Tak ada. Betul ke pergi maulid? Betul. Ada bontrotnya? Alhamdulillah.
Ceramah nak serak suara dah ni. Malam ni saya yakin semua kumpul, kasih tukang masak, masak. Nah, bagi orang makan malam ni. Dah buat belum amalan yang Nabi sebut tadi? Alhamdulillah malam ni dapat. Malam ni dapat kita. Walaupun derma RM2, tak apalah. Dapat beli bawang 2 biji contohnya. Sumbang juga. Amalan beri makan. Ya Allah, rupanya amalan beri makan ni amalan sahabat Nabi suka. Nabi kata barang siapa beri makan, maka Allah Ta'ala akan hilangkan penyakit pada orang tersebut. Hilang penyakit. Ustaz, aku dah puas bagi orang makan. Sate, dah sup ekor, dah macam-macam. Sakit aku kencing manis, gaut, lemah jantung tak hilang pun. Bukan gitu. Ya mungkin yang hilang penyakit apa? Penyakit bakhil. Ya mungkin akan hilang penyakit apa? Penyakit sombong. Ya mungkin akan hilang penyakit apa? Penyakit riak. Yang akan tumbuh penyakit apa? Sifat kasih sayang, belas kasihan dengan beri makan. Allahu Akbar. Beri makan. Orang Jawa dulu kalau tak mampu buat, sini ramai Jawa kan? Kabeh orang Jawa ya. Alhamdulillah. Saya bukan Jawa, saya Arab sikit. Nama pun Arab. Macam Kang Jami'an memang Jawa. Orang Jawa kalau tak mampu buat kenduri besar, dia buat kenduri kecil. Tak mampu kecil, dia buat lagi kecil. Dipanggil apa namanya? Bancaan, betul. Falsafah Jawa, kalau dia ada hajat, dia masak pulut kuning, letak rendang, hantar rumah orang, orang yang terima tu faham. Oh, ni ada hajat ni. Ni falsafah Jawa. Jangan kata khurafat, aku lempang sekarang. Ini falsafah saja. Budaya, tak salah. Maknya buat makanan 5-6 piring, masak, panggil anaknya. Man, yo mak, kene lo. Apa tu mak? Iki kue tuku bangan ini, kue rumah mbahmu. Iki rumah pengurusi Pak Naib Kang Jami'an. Iki rumah Ustaz. Iki rumah Pak Imam. Kalau dia ngomong tak tahu aku nak ngomong apa mak? Kata. Kalau dia tanya aku nak jawab apa? Kau cakap lah kau nak periksa man. Ayolah. Pergi rumah pengurusi Pak Naib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Jami'an. Ya. Ni mak suruh hantar. Pak Haji Jami'an tengok. Oh pulut kuning. Ada apa man? Saya nak periksa lah Pak Naib. Yalah mudah-mudahan kau berjaya dalam periksa ya man. Itu apa? Doa. Kena pula hari tu tengah hari. Kang Jami'an tak sempat nak pergi cek warung ke apa benda, perut dah lapar. Terima kasih ya man, alhamdulillah ya Allah, aku dah lapar sedapnya, ya Allah. Kan Nabi kata barang siapa melepaskan hajat saudaranya yang mukmin, maka Allah Taala melepaskan hajatnya dengan sedikit amalan. Apa dia? Beri makan. Nabi tanya sahabat, siapakah di antara kalian yang sebelum duduk dengan aku dia beri orang makan? Sahabat-sahabat diam. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan, ya Rasul, tadi saya ada beri orang makan. Apa jawab Nabi, ibu-ibu, tuan-tuan? Apa jawab Nabi? Nabi kata, tidaklah amalan ini tiada pada diri seseorang. Saya ulang. Tidaklah amalan ini tiada pada diri seseorang kecuali syurga tempatnya. Sedikit amalan Allah dorong kita masuk syurga. Sebab itu Allah kata dalam Al-Quran, 2 syarat. Nikmatnya, nikmat seperti Nabi sedikit. Apa dia? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kau taat Allah dan Rasul akan dapat nikmat seperti para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang saya muliakan, malam pun dah semakin larut, saya suara pun dah makin serak. Jadi saya rasa cukup sekadar ini yang mampu saya sampaikan. Terima kasih pada penganjur yang sudi jemput saya. Saya ingat last saya ceramah maulid kat sini lama dulu kat Surau. Lebih 15 tahun saya ingat. Jadi kalau lepas ni nak jemput saya ceramah maulid lagi 15 tahun lagi lah. Terima kasih atas jemputan.
Terima kasih atas perhatian ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang datang pada malam ini. Semoga ilmu yang bermanfaat pada malam ini dapat dimanfaatkan kita bersama. Dan sebelum saya akhiri ceramah saya ni, saya nak minta tolonglah tuan-tuan ibu-ibu untuk membacakan surah Fatihah, yang mana saudara saya ni anaknya sedang diuji sakit. Jadi sama-sama kita bacakan Fatihah untuk saudara saya ni. Anak dia sekarang ni baru ditidurkan kerana sakit dalaman dia, iaitu nama anaknya Wan Muhammad Rakib bin Wan Syahidan, yang mana sekarang berada di Kuala Lumpur, di Hospital Kuala Lumpur, yang sedang sakit. Sama-samalah kita bacakan Fatihah untuk anak ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kedua orang tuanya. Allah berikan kesembuhan kepada anaknya, yang nama anaknya Wan Muhammad Rakib bin Wan Syahidan. Al-Fatihah fi sahibul hajat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bacaan Fatihah tuan-tuan orang soleh, solehah ini Allah makbulkan doa ibunya, ayahnya, Allah berikan kesembuhan kepada anaknya. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sekadar ini. Ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap, pertuturan bicara saya ada yang salah, saya mohon ampun dan maaf. Yang baik datangnya daripada Allah, yang lemah, buruk, jahil daripada kelemahan dan kejahilan diri saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ceramah yang diberikan. Ini membuat Allah sekalian, dengan sempurnanya ceramah aku tadi, maka